Okay, seperti selamat pagi semua. Untuk hari ini kita akan masuk untuk subtopik ketiga kita, iaitu C03 After Sales Service. So, untuk After Sales Service ni ataupun perkhidmatan selepas jualan, kita ada lebih kurang dalam 4 WA activity. So, untuk kelas kita hari ini, kita akan masuk pada Plan After Sales Service. Okay, jom kita tengok. Okay, apa itu after sales service? Apa itu perkhidmatan selepas jualan? Okay, ianya merujuk pada pelbagai proses yang membuatkan pelanggan tu dia berpuas hati dengan produk dan perkhidmatan sesebuah syarikat ataupun kita boleh kata organisasi lah. So, ia juga menjadikan produk dan perkhidmatan dapat memenuhi atau melebihi jangkaan pelanggan. So, keperluan perkhidmatan pelanggan perlu dipenuhi bagi mereka untuk menyebarkan hebahan kepada orang ramai. Okay, ini adalah penting kerana secara tidak langsung ia dapat mempromosikan jenama dan juga produk. Okay, kita teruskan dengan kepentingan perkhidmatan selepas jualan. Okay, benefit ataupun kepentingan after sales service kita tadi. So, dekat sini kita tengok kita ada lebih kurang dalam 6 kepentingan. So, yang pertama sekali ialah kepentingannya ialah supaya memastikan kepuasan pelanggan tercapai. Okay, selain itu kita ada menjana pelanggan setia. Ketiga, kita ada mewujudkan kata-kata yang baik tentang produk dan syarikat. Keempat, meningkatkan pendapatan, income. Kelima, mengukuhkan ikatan antara syarikat dengan pelanggan. Dan terakhir sekali ialah pelanggan lebih mempercayai jenama dan mendapatkan info berkaitan dengan lebih cepat. Okay, kita teruskan dengan jenis pasaran utama. So, dekat sini kita ada lebih kurang dalam 3 jenis pasaran utama. Yang pertama kita ada pasaran pengguna, kedua pasaran perindustrian dan terakhir sekali ialah pasaran penjual semula. So, apa itu pasaran pengguna? Okay, dia tertumpu kepada individu yang membeli barang untuk kegunaan sendiri seperti dekat sini kita bagi contoh ubat gigi. So, itu untuk personal use lah, kegunaan sendiri. Kemudian kita tengok pula pada pasaran perindustrian ataupun perindustrian. Yang ini pula tertumpu kepada individu ataupun organisasi yang membeli produk untuk kegunaan langsung dalam menghasilkan produk lain. So dekat sini dia spesifiklah dia more pada industri. Dan terakhir sekali jenis pasaran utama kita ada ialah pasaran penjual semula. So, untuk pasaran penjual semula ni, dia tertumpu ataupun lebih kepada orang tengah ataupun perantara seperti pemborong dan juga peruncit yang membeli barang dan menjual semula untuk keuntungan. Okay, sekarang ni kita tengok pula pada 3 langkah yang perlu diambil semasa mengenal pasti pasaran. So, ni lebih kurang pada penentuan pasaran lah, apa yang kita perlu tahu, apa yang kita perlu kenal pasti sebelum kita jual ataupun kita promosikan kita punya produk ataupun perkhidmatan. So, dekat sini 3 langkah yang perlu diambil semasa mengenal pasti pasaran. Yang pertama, kita kena tahu ataupun kenal pasti kenapa pelanggan ingin membeli produk atau perkhidmatan. Okay, so, apabila kita dah kenal pasti dari segi apa yang pelanggan ingin beli ataupun purchase dari segi produk atau perkhidmatan, so kita dapat memahami jenis ataupun apa produk perkhidmatan yang ditawarkan kepada sekumpulan orang atau perniagaan. Okey, selain daripada itu pula, kenal pasti ciri dan faedah produk atau perkhidmatan. Okey, sebagai contohlah, kita kata, okey, jika ubat gigi mempunyai formula macam dia khas untuk macam kebersihan ataupun keputihan, itu tertumpu pada ciri dia, ciri untuk produk tersebut. Okay, so tadi bila kita dah kenal pasti ciri ataupun faedah produk tadi, kita dah tumpukan pada formula. Macam kita kata tadi pasal ubat gigi. So, itulah adalah manfaat kepada pelancong untuk buatkan gigi lebih putih. Sebab dia ikut pada ni lah, kenal pasti, pengenal pastian apa benda ataupun apa yang diingini oleh pelanggan tersebut. Okay, kita teruskan. Okay, langkah kedua ialah pula segmen pasaran keseluruhan. Ni antara yang kita perlu ni lah tahu ataupun ambil tahu. So, apa itu segmen pasaran keseluruhan? Ia merupakan proses memecah pasaran sasaran yang lebih besar ke segmen yang lebih kecil dengan ciri-ciri tertentu. So, kiranya kita punya target market tu, kita dah target market contoh satu pasaran yang besar. Okay. Kemudian kita dah nak kenal pasti untuk jenis ataupun minat terhadap produk ataupun perkhidmatan yang kita nak tawarkan. So, kita dah target untuk kita punya target market. So, daripada kumpulan target market yang besar tadi tu, kita kecilkan, kita pecahkan dia menjadi segmen yang lebih kecil dengan ciri-ciri tertentu. So, dekat sini, setiap kumpulan memerlukan strategi promosi dan pemasaran yang berbeza kerana setiap kumpulan mempunyai keperluan yang berbeza. So, segmentasi tadi akan membantu dalam menyesuaikan produk atau perkhidmatan atau bahagian lain dari campuran pemasaran seperti periklanan untuk mencapai dan memenuhi keperluan spesifik kumpulan pelanggan dengan jelas.
Okey, kita tengok pula pada langkah terakhir dalam mengenal pasti minat pengguna ataupun pelanggan terhadap produk ataupun perkhidmatan. So, yang ketiga ialah kita ada pendidikan pasaran. So, pendidikan pasaran ni adalah kaedah utama untuk mendapatkan maklumat ni. Adalah melalui soal sidik, tinjauan dan juga kumpulan fokus. So, dalam melaksanakan kaedah soal sidik ni dan juga kumpulan fokus, kita harus mempertimbangkan untuk mengubah firma pendidikan pemasaran kerana kaedah ni merupakan usaha yang kompleks. Okay, berikut merupakan prosedur dalam mendapatkan senarai pelanggan dan juga butiran produk yang dibeli. So, kat sini kita ada lebih kurang dalam 7 prosedur. So, prosedur pertama adalah melalui temu bual pelanggan. Okay, kemudian yang kedua, kita tengok pada pertubuhan pendidikan perdagangan. Ketiga, kaji selidik pelanggan. Keempat, platform risikan pemasaran. Kelima, panel pendidikan dalam talian. Kemudian kita ada pakar dalaman dan terakhir sekali ialah sumber luaran. Okey, kita teruskan dengan teknik memperoleh senarai pelanggan dari pangkalan data atau rekod jualan terdahulu. Ini kita boleh kata aslilah database. So, pangkalan data pengurusan perhubungan pelanggan atau dikenali sebagai Customer Relation Management CRM boleh digunakan untuk menganalisis maklumat pelanggan. Okey, ia untuk mencarikan pembelian dan mengenal pasti pelanggan terbaik serta mengetahui siapa pelanggan utama kita. Okey, kalau untuk data pelanggan tu, dia bukan hanya sekadar nama. Bukan hanya sekadar nama, alamat dan nombor telefon, tetapi ianya termasuk dengan interaksi dengan pelanggan yang dicatatkan dalam sistem CRM tadi. Okay, kita tengok pula pada menelefon pelanggan selepas perkhidmatan jualan. So, kenapa kita menelefon pelanggan selepas perkhidmatan jualan? Ni supaya kita nak dapatkan feedback serta kepuasan tentang produk yang digunakan. Okay, ni feedback ataupun kita boleh kata as a review. So, kita gunakan kaedah menelefon pelanggan selepas jualan kita buat tadi. So, daripada menelefon pelanggan ni, dia dapat membantu pelanggan untuk mendapatkan kebaikan produk secara maksimum. So, kita dapat tunjukkan juga kepada pelanggan tentang feedback daripada pelanggan kita yang lain. Ni untuk bukan kesahihan, tapi kita nak yakinkan dia tentang produk ataupun perkhidmatan yang kita tawarkan. So, selain daripada itu, kita boleh juga berikan risalah-risalah ataupun flyers berkaitan supaya pelanggan tu dia senang menyebarkan berita baik kepada sahabat handainya. Orang kata mouth to mouth punya method. Dan terakhir sekali ialah sering melawat pelanggan kita untuk merapatkan hubungan mesra agar mereka yakin dengan kita serta produk-produk yang kita tawarkan. Okay, kita tengok pula yang seterusnya. Okay, sekarang ni kita akan go through pula pada tempoh ataupun jangka waktu bagi menelefon pelanggan. Period dan dalam period tu atau frame time yang kita dah set lah untuk kita telefon balik pelanggan untuk kita kenal pasti tentang permasalahan yang berlaku ataupun sama ada kita dapat detect adakah berlakunya permasalahan dari segi produk ataupun perkhidmatan yang kita tawarkan. Okay, so kalau untuk tempoh atau jangka waktu kita nak telefon pelanggan tu, okay, kat sini kita ada yang pertama pada hari yang sama. Okay, sebagai contoh Pizza Hut on delivery. Okay, kalau ni pun kita dah tahulah ni dia related to makanan. So makanan ni dia orang kata dia cepat untuk rosak ataupun boleh dikatakan masalah tu dia lagi. Okay, jadi disebabkan kita bagi, kat sini kita bagi contoh Pizza Hut on delivery sebab dia adalah barangan ataupun produk yang bersifatkan makanan. Jadi dia memang dia punya tempoh tu seharusnya ataupun sebenarnya cepatlah. So kita kata kat sini tempoh jangka masa waktu untuk kita telefon pelanggan kita tadi adalah pada hari yang sama. Okay, seterusnya kita tengok pula pada tempoh atau jangka waktu bagi seminggu. Okay, untuk contoh tempoh jangka tersebut, produk yang kita boleh tengok adalah seperti barang elektrik, alat solid dan juga produk kesihatan. Macam ubat-ubatan lah. Okay, macam tadi kita ada 2 pada hari yang sama dengan seminggu. Okay, yang ketiga ni pula kita ada setelah menerima aduan dari pelanggan. Okay, ni kira on the spot punya feedback ataupun on the spot punya tindakan yang kita kena buat lah. Okay, boleh jadi contoh situasi ni kita bagi contoh dekat kaunter perkhidmatan. So, once kita dah dapat permasalahan ataupun aduan daripada pelanggan, kita dah terima aduan dari pelanggan, kita terus buat tindakan pembetulan. So, dekat situ kita dah boleh kata setelah menerima aduan dari pelanggan. So, kira on the spot punya untuk cara kita nak telefon pelanggan ataupun tempoh jangka waktu. Tapi diingatkan, bagi tempoh atau jangka waktu bagi menelefon pelanggan tu tertakluk kepada polisi dan juga prosedur suatu syarikat. Sama ada dia nak tentukan tempoh atau jangka waktu menelefon pelanggan tu pada waktu bila. Dia selalunya kita ikutlah pada SOP ataupun polisi yang telah ditentukan oleh syarikat serta organisasi. Okay, kita teruskan. Okay, kita tengok pula pada langkah-langkah membuat panggilan. Okay,
kita tengok kat sini, kita ada dalam lebih kurang 7 langkah. Okay, langkah-langkah ni pun kira as prosedur lah, tapi ini langkah-langkah cara-cara macam mana kita nak buat panggilan. So, langkah yang pertama, kita tengok pada persediaan sebelum menelpon. Okay. Kedua, ucapan dan pengenalan. Bagi salam, kenalkan awak dari syarikat mana, organisasi mana. Yang ketiga, awak sebutlah berkenaan kelayakan ataupun awak kata jabatan daripada syarikat atau organisasi tadi. Okay, lepas kita buat kelayakan, kita buat surveying. Kemudian, bantahan pengendalian. Okay, langkah ke-6 kita ada penyampaian dan yang terakhir sekali ialah langkah penutup dalam membuat panggilan. So kat sini kita ada lebih kurang dalam 7 langkah membuat panggilan. Okay, kita teruskan. Okay, di sini kita ada contoh syarikat yang menawarkan perkhidmatan selepas jualan, after sales service. So kita ada contoh syarikat daripada Electrolux Malaysia Sdn Berhad ataupun Blondel Group. Okay, ni syarikat yang membekalkan perkakas rumah dan produk komersial yang bermutu tinggi. So, apa after sales service yang mereka tawarkan kepada pelanggan? Kita ada dari segi pemasangan mesin, kemudian servis dan pembaik pulihan, kontrak servis dan penyelenggaraan, dan terakhir sekali ialah penghantaran percuma untuk pembelian aksesori seperti beg hapuka, penapis, filter dan juga lain-lain. So, ni antara syarikat yang inilah menawarkan after sales service kepada pelanggan mereka. Kita bagi contoh daripada inilah Electrolux Malaysia Sdn Berhad. So, ni dia punya antara khidmat selepas jualan yang mereka tawarkan kepada pelanggan. Okay, macam tadi kita dah tengok langkah, kita dah tengok contoh. Okay, sekarang kita tengok pula cara nak menghentikan penyesalan pelanggan. So, yang pertama, kita kenal pasti pembeli yang layak, potential buyer. Kemudian, yang kedua, jangan mengelirukan pelanggan, which is elakkan untuk bagi misleading information. Ketiga, tanya pelanggan mengapa mereka ingin membeli. Tanya sama ada benda tu adakah memenuhi kriteria pemilihan yang mereka nak buat ataupun pembelian yang mereka nak buat ni. Keempat, kekal di akses semasa dan selepas jualan. Maksudnya kita maintain lah kita punya cara layanan ataupun cara kita beri perkhidmatan. Yang kelima, kita bagi peluang untuk berikan pelanggan hak bercakap. Dan terakhir sekali lah, jangan mungkir janji. Tadi kita dah go through untuk contoh dengan cara-cara dan juga prosedur. Okay, sekarang kita tengok pula pada teknik perkhidmatan selepas jualan. So, benda ni yang kita boleh aplikasikan semasa kita berhadapan ataupun masa kita mengendalikan pelanggan. Okay, so yang pertama sekali, jangan sekali-kali mengabaikan panggilan pelanggan. Elakkan untuk tidak langsung menjawab. Sebolehnya kalau contohlah awak dah termis panggilan yang daripada pelanggan kita tadi, cuba untuk dapatkan balik kontak dan recall semula. Okay. Kedua, memanggil ataupun berhubung dengan pelanggan sekali-sekala untuk mengetahui kepuasan penggunaan sesuatu produk. Okay, memanggil atau berhubung pelanggan sekali-sekala, maksudnya berkala lah. Awak boleh tanya, contoh dalam berapa minggu sekali awak cuba tanya feedback hasil daripada penggunaan sesuatu produk yang awak tawarkan ataupun yang awak jual pada pelanggan tadi. Okay. Teknik ketiga pula, beri pelanggan bantuan ataupun khidmat nasihat jika diperlukan. Okay, hal ni supaya kita dapat bantu pelanggan memasang ataupun menyelenggara atau mengendalikan produk tertentu. Okay, keempat, kita tengok mana-mana produk didapati rosak atau dalam keadaan rosak perlu ditukar serta-merta oleh sales professional. Sebolehnya kita janganlah susahkan ataupun rumitkan pelanggan kita tadi. So basically teknik ni kita kena awak kena aplikasikan dan awak kena ambil maklum. Maksudnya jangan sesekali nak abaikan ringing ataupun panggilan pelanggan. Kemudian kalau boleh buatlah check-in sekali-sekala, berkala lah orang kata, check-in berkala kepada pelanggan awak tadi. Awak nak tahu feedback sama ada penggunaan produk yang awak tawarkan before ni, adakah mereka berpuas hati dengan penggunaan produk tersebut. Awak bagi juga bantuan ataupun khidmat nasihat jika diperlukan. Maksudnya contoh dari segi contoh kalau dia beli rak, so awak kena bagi tahulah manual cara pemasangan rak tersebut, betul tak? Dan akhir sekali, mana-mana produk didapati rosak. Okay, so once kalau produk yang dah sampai pada pelanggan kita tadi didapati dalam keadaan rosak ataupun tidak berfungsi, boleh rujuk pada sales professional sebelum kita post out barang tersebut kepada pelanggan. So kira checking jugalah, kita checking, kita dah recheck, dah tak ada masalah, baru boleh post out untuk bagi pada pelanggan. So, benda tu dapat prevent lah daripada terjadi permasalahan selepas jualan dilakukan. Kita tengok pula pada teknik yang lain, kita ada menghasilkan satu menu bahas di laman web syarikat supaya sebarang aduan boleh direkod atau dihantar melalui email.
So dekat sini kita kata awak create satu menu bahas di laman web syarikat, di mana platform tu kita boleh gunakan supaya aduan ataupun sebarang permasalahan yang didapati oleh pelanggan kita dapat direkod dan dihantar melalui email. Okay. Teknik ke-6, ambil maklum balas tentang produk dan perkhidmatan daripada pelanggan. So basically ambil maklum balas, kita ambil lah feedback ataupun review tentang produk dan perkhidmatan daripada pelanggan kita. Ketujuh, minta pelanggan untuk menandatangani kontrak penyelenggaraan tahunan AMC dengan organisasi anda. Dan terakhir sekali, dasar pertukaran perlulah telus dan memihak kepada pelanggan. So, pelanggan yang datang untuk pertukaran perlu diberi layanan sama seperti yang telah diberikan kepadanya apabila dia datang pada buat kali pertama. So, ini supaya kita nak secure kepercayaan pelanggan tadilah. So, supaya kita dapat build juga connection ataupun pelanggan tetap kepada syarikat ataupun organisasi kita. Okay, sekian saja untuk WA1 kita. Untuk C03 kita after sales service. So, untuk WA next seterusnya, Miss minta awak rujuk pada GC, pada nota yang telah kita share. Boleh go through dulu sebelum kita masuk untuk next subtopic. So, boleh standby, boleh baca before kita masuk to the new subtopic. Okay, kalau ada masalah ataupun tak sure ataupun tak jelas lagi tentang kita punya subtopic yang pertama untuk after sales service ni, boleh direct Google Classroom Miss ataupun boleh ni direct private chat. Sama ada dekat WhatsApp ataupun dekat Google Classroom. So, sekian saja untuk kita punya subtopik pertama untuk after sales service. Okay, jumpa untuk next class. Sekian, terima kasih.